Berbeza dengan krisis keuangan pada tahun 96, 97, 98. Itu hanya dialami oleh Malaysia dan negara Asia Tenggara. Tapi di peringkat global tidak terkesan. Jadi ekoran daripada krisis keuangan, kalau kita kemudiannya dalam proses pemulihan itu menggerakkan balik aktiviti ekonomi kita. Katalah kilang kembali beroperasi, kerajaan bagi suntikan dana. Kalau dia ada tanggungan hutang, kerajaan permudahkan. Tempoh non-performing loan itu misalnya, kalau biasanya 3 bulan tak bayar hutang, dianggap non-performing loan, kerajaan panjangkan sehingga 6 bulan umpamanya, supaya ianya merangsang atau stimulate kembali aktiviti ekonomi dan negara kita boleh menghasilkan barangan, misal kata. Ke mana nak dijual? Kerana ekonomi global tak terkesan, masih boleh ada negara pasaran. Jadi itu pun mengambil masa untuk pulih. Pada waktu itu, selain daripada kita buat tambatan ringgit atau ringgit pegging dengan US dollar, kerajaan kemukakan beberapa pakej rancangan. Baik, itu pun kita boleh tengok, ia je tetap mengambil masa, walaupun hakikatnya cuma melibatkan Malaysia dan negara Asia Tenggara, sementara negara global lain tidak terjejas. Kali ini keadaannya dialami oleh seantero dunia, ya, terutama oleh negara-negara kuasa besar ekonomi, ya, China, Amerika, Jepun, negara-negara Eropah, itu sangat terkesan dengan masalah COVID ini. Jadi kalau untuk kenyataan Menteri Datuk Mustafa menyebut bahawa 6 bulan, saya nak sebut bagaimana 2 pengumuman pakej rancangan yang diumum kerajaan. Walaupun sebenarnya dari segi nilai sebenar keuangan itu jauh lebih kecil. Yang lain itu merupakan pelepasan kepada pembayaran hutang, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi yang sebenar-benarnya itu kecil. Tak apalah, kita anggap sebagai itu pakej yang kerajaan istilah sebagai pakej rancangan. Pada saya, kenapa 6 bulan itu tidak munasabah? Kalau Datuk Mustafa sebut sebagai jangkaan untuk ekonomi pulih. Saya katakan bahawa begini. Yang pertama, yang diumumkan baru ini, pada saya tidak bersifat pakej rancangan ekonomi. Saya anggap itu sebagai pakej mitigasi. To mitigate sahaja kesan COVID. Sebab kalau ianya pakej rancangan, ketika kilang diarah tutup. Jadi kalau kita nak rangsang ekonomi, tapi perintah PKP kata kilang tutup, pekerja tak boleh pergi bekerja, rakyat tak boleh bergerak. Jadi macam mana ekonomi nak kegiatan ekonomi nak berlaku? Okey. Jadi ketika suntikan dia buat, istilahnya bukan merangsang, just to mitigate saja kesan. Itu saya rasa istilah yang lebih tepat dalam kita nak menerangkan keadaan ini. Baik. 23 hingga 31 Mac, Jabatan Perangkaan buat kajian ke atas lebih 170,000 responden. Dan dalam laporannya pada 9 April, dia sebut dengan jelas. Yang pertama, separuh daripada responden itu tidak mempunyai duit simpanan sama sekali untuk menghadapi kesan COVID. Separuh. Tak ada duit lagi, tak ada langsung duit dalam kocek untuk dibelanjakan. Baik, yang kedua, 1/3 lagi akan mengalami penyusutan pendapatan sebanyak 90%. Maknanya, kalau sebelum COVID, pendapatannya RM100 sehari, contohnya, masa COVID, dia cuma dapat RM10 sehari. Itu 1/3. Jadi, 1/3 pendapatan susut sehingga 90%, susut. Separuh lagi, tak ada lagi pendapatan untuk menanggung kehidupan. Baik, kalaulah angka ini kita nak padankan dengan jumlah dia panggil workforce kita, ya, tenaga kerja kita, dengan sendirinya kita boleh anggap bahawa 2.1 juta rakyat hilang pekerjaan semasa COVID ni. Baik, kalau 2.1 itu adalah ketua keluarga, di rumah dia ada 4 tanggungan. Maknanya 8 juta rakyat terkesan. Okey? Itu satu.
Saya baca laporan oleh kenyataan oleh Presiden SME Association. Dia kata 2 juta pekerja dalam sektor SME hilang pekerjaan. Okey. Itu SME tau ni. Hilang pekerjaan. SME ni nadi lah kepada ekonomi dan nadi juga kepada menyediakan peluang pekerjaan. Jadi kesan ini sangat besar. Okey. Bila kita tengok begini, hilang pekerjaan, hilang pendapatan, industri khususnya SME juga paling terkesan. Itu belum cakap lagi pelancongan, penerbangan apa sebelum lagi tahu. Ini kalau kita nak katakan bahawa 6 bulan akan pulih, sangat tak masuk akal. Bukan saja kerana kita tak ada pengalaman menghadapi wabak yang separah ini, tapi kerana global, berapa cepat kita nak take off balik juga bergantung pada berapa cepat global pulih, ekonomi global pulih. Ya dah. Saya bagi contoh. Masa kita bentang bajet tahun 2020 pada 11 Oktober 2019, anggaran pendapatan negara waktu itu berasaskan kepada 62 US dollar satu tong harga minyak. Sekarang sekitar 20 US dollar. Jadi perbezaan 40 US dollar itu kalau kita terjemahkan kepada pendapatan negara hilang setahun itu sehingga 35 bilion ringgit Malaysia. Jadi itu baru satu segmen. Belum lagi segmen cukai pendapatan misalnya. Cukai pendapatan, pendapatan yang boleh cukai ketika wabak COVID ini memberi kesan kepada pekerjaan rakyat. Macam mana mereka nak kerajaan nak kutip cukai pada mereka? Baik. Belum lagi cukai korporat dan cukai perniagaan. Itu baru aspek pendapatan negara. Jadi semuanya ini tidak memungkinkan kenyataan Menteri Mustafa bahawa negara mungkin mengambil masa sehingga 6 bulan untuk pulih. Saya jangkakan kesannya lebih besar dan tempoh yang lebih lama diambil kerana kita bukan hanya bergantung kepada faktor dalaman untuk menjanjikan pemulihan, kita juga bergantung kepada faktor luaran yang perlu juga diambil kira.